اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bermula segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang terus menerus memilih kepada kita untuk berkumpul pada hari ini. Yang mudah-mudahan ini merupakan hari yang terakhir dalam rencana kita membaca Risalah Isra dan Mi'raj. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala terus menerus mencampakkan kepada kita kepahaman demi kepahaman, keyakinan demi keyakinan, ketakwaan demi ketakwaan. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala mendekatkan diri kita kepadanya sebagaimana didekatkan diri Nabi SAW pada tatkala Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Dan tak pernah memanjangkan mukadimah, insyaAllah seperti biasa kita membuka dengan tawassul yang sedikit. Ila hadratin Nabi Mustafa SAW wa alihi kiram, summa ila arwahi sa'iri al-aqtabi wal-afradi wal-awtadi wal-abdadi wal-anjari wal-akhyari wal-asari wal-urafai wal-ujabai wal-umanah wa ila sa'ri al-ghaibi wa sa'ri ahli nawbati wa sa'ri al-awliya ilahi ta'ala alladhina kanu fi masharikil ard wa magharibiha ahya'an wa amwatan qadiman wa hadithan, thumma ila sa'ri al-hadirina wa abaina wa ummahatina wa liman ahsana ilayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila Tuan Haji Ali bin Musa wa ila Syedawud bin Hasan wa ila hadha al-mu'allif Dr. Haji Muhammad Rifai Lahul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, dalam kitab yang bernama Risalah Isra dan Mi'raj, dan kita bersambung daripada muka surat 43. Baik. Peringkat atas kan? Baik. Telah berkata musannif tuan pengarang kitab ini, seterusnya Nabi Muhammad SAW diangkat naik setingkat lagi sampai kepada Arasy. Maka di Arasy inilah Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat yang wajib dilaksanakan oleh Nabi SAW dan segenap umatnya sebanyak 50 kali sehari semalam. Baik. Maka di sini tuan-tuan ada satu cerita yang telah dipotong, iaitu bila mana kita mafhum sebelum daripada Rasulullah SAW menerima semayang 50 waktu, maka melihatlah ulia akan kebesarannya Allah, melihatlah oleh Nabi akan kemuliaannya Allah, melihatlah oleh Nabi akan zatnya Allah Ta'ala dengan zahir dan batin. Yang pada ketika itulah dalam kitab Kifayatul Muhtaj bagi bicara Isra wal Mi'raj, Nabi bertanya kepada Allah Ta'ala bertanya kepada Muhammad, ya Muhammad, mintalah kepada aku apa yang kamu nak. Mintalah kepada aku apa yang kamu berkehendak. Maka disyarahkan dalam kitab Kifayatul Muhtaj dengan jawapan yang begitu ringkas. Berkata Nabi macam mana? Dia kata, ya Allah, sedangkan kau yang menjadikan dahulu, sekarang pun kau tahu, akan datang pun kau tahu. Maka tercelalah adabku wahai Allah, sekiranya aku meminta kepada kamu barang yang terlebih tahu. Ambil ulang tadi. Ketika Allah Ta'ala berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, memintalah kepada aku apa yang kamu nak. Kalau tuan-tuan melihat dalam syarah Kifayatul Muhtaj, Nabi bercakap begitu panjang. Nabi kata apa? Ya Allah, Engkau kurniakan Nabi Adam dengan sekian-sekian, Engkau kurniakan kepada Nabi Ibrahim dengan sekian-sekian, Engkau kurniakan kepada Nabi Isa sekian-sekian. Bermakna sinopsis daripada percakapan Nabi Muhammad memberi faham Allah Ta'ala terlebih tahu dah apa yang diperlukan oleh seorang hamba. Maka diringkaskan kalam, dipahamkan daripada kalam tadi, ya Allah, aku nak minta dengan kamu macam mana, sedangkan dahulu pun kamu tahu, akan datang
pun kamu tahu, dahulu pun kamu tahu, sekarang pun kamu tahu, akan datang pun kamu tahu. Yang memberi faham pada ketika itu Nabi Muhammad SAW berzahirkan maqam meyakini tiap-tiap perkara yang barang pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringkasnya tuan-tuan, bila mana menyebut melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu proses yang perlu kita belajar dalam rencana kita mengambil peristiwa Isra' wal Mi'raj dan kita bersepakai pada kehidupan, iaitu tak dapat tidak dalam nak menghidupkan ubudiyah kita, perhambaan kita kepada Allah, perlu juga kita memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana di belakang nanti tuan-tuan kita akan jumpa sebuah hadis Nabi SAW. Kalau hamba tak salah di muka surat 50, di muka surat 50 ya. Nanti di belakang nanti kita akan berjumpa sebuah hadis yang bersabda oleh Nabi SAW, as-salatu mi'rajul mu'min. Bermula sembahyang itu mi'raj bagi orang yang beriman. Baik, mi'raj bagi Nabi yang dia melihat Allah dengan zul dan wujudan. Betul ke tidak? Dan mi'raj bagi umat Nabi Muhammad apa dia? Begitu juga seolah-olah kita memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringkasnya tuan-tuan serta muslimat yang ini, bila mana kita mempelajari peristiwa Isra' wal Mi'raj dan dalil yang begitu kuat ketika dikaruniakan Nabi Muhammad melihat Allah dengan zul dan wujudan, maka proses ini perlu juga kita terjemahkan pada kehidupan kita. Maka tanya diri masing-masing, hamba pun semak, tuan-tuan pun semak, muslimat pun semak, ada ke tidak kita menzahirkan yang dikatakan maqam ihsan dalamnya kehidupan. Sedangkan maqam ihsan ni tuan-tuan bukan satu ilmu yang sunat, tetapi satu ilmu yang wajibah, yang wajib dilakukan oleh semua sekalian yang mukallaf. Dan kalau tuan-tuan flashback balik waktu kita di sekolah dahulu, maqam ihsan ni tuan-tuan, tak payah kita bicara di pondok, tak payah kita bicara di pesantren, tak payah kita bicara di universiti, tak payah kita bicara di kolej-kolej, bahkan daripada sekolah pun benda ni telah diajar. Betul ke tidak? Dan berkata para ulama, tak dapat tidak wajib bagi tiap-tiap yang mukallaf memahami dan mengamalkan 3 rukun. Yang pertama dipanggil rukun Islam. Ada berapa? Ada 5. Yang kedua rukun iman. Ada berapa? Ada 6. Yang ketiga rukun sultan. Kalau tak boleh jawab masalah. Hamba ulang balik, ilmu yang 3 ini ilmu yang wajibah, bukan ilmu yang sunat. Tak kata orang putih no choice, tuan-tuan tak ada pilihan untuk tolak ilmu ini, kerana ini ilmu yang wajib. Yang ketiga rukun apa? Syekh bagi hijau, tepi hijau. Pertama rukun Islam, wajib kita faham dan beramal. Yang kedua rukun iman, wajib kita faham dan yakin. Yang ketiga rukun ihsan. Rukun ihsan ada berapa? Sudah. Syekh baju merah, pakai sebelah mata. Rukun ihsan ada berapa? Ada 2. Yang pertama, wa'bud rabbaka ka'annaka tara. Kamu menyembah Tuhan kamu seolah kamu nampaknya Allah. Ataupun fa innahu yarak. Kalau kamu tak boleh nampak Allah, kamu yakin Allah Ta'ala nampak kepada kamu. Maka inilah tuan-tuan antara kesempurnaan yang paling besar yang berlaku dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, iaitu kesempurnaan melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul sabda Nabi SAW, as-salatu mi'rajul mu'min. Bermula sembahyang itu mi'raj bagi orang beriman. Apa makna mi'raj bagi orang beriman? Orang yang bersembahyang sekiranya dikaruniakan kepadanya kepahaman dan sebagainya, seolah-olah dia boleh melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, macam mana yang dikatakan melihat Allah? Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, wa'bud rabbaka ka'annaka tara. Kamu sembahlah Tuhan kamu seolah kamu nampak Allah. Hadis ni tuan-tuan begitu masyhur, banyak riwayat yang menceritakan hadis-hadis begini. Yang ketika satu hari Nabi berada dalam khemah tuan-tuan, Nabi tengah duduk bersama para sahabat, tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang sahabat semua tak kenal. Nak kata orang jauh, bajunya macam baru bersetrika. Nak kata orang dekat,
kami tak pernah langsung nampak wajah laki-laki. Ya? Gedebek dia laki-laki ni tuan-tuan, dia masuk bawah khimar dan terus duduk di hadapan Nabi SAW dan ditemukan lutut dengan lutut. Kenapa ditemukan lutut dengan lutut? Sebab nak transfer kepahaman. Tu yang orang putih curi jadi Bluetooth. Tahu Bluetooth? Dia asalnya berlutut. Allahumma salli ala Muhammad, asalnya berlutut. Kan kita berlutut, nak transfer gambar, nak transfer lagu dan sebagainya. Itu juga yang berlaku di zaman Nabi. Setiap kali Jibril turun, nak beri kepahaman, nak masuk input dalam hati Nabi, maka ditemukan lutut dengan lutut. Kadang-kadang Jibril pegang kepala Nabi, kadang-kadang Jibril pegang bahu Nabi, hati Nabi. Kadang-kadang Jibril bersalam dengan Nabi. Tengok sejauh mana kekuatan Nabi ketika itu baik. Maka bila hulur tangan, Nabi pun hulur tangan. Laki-laki itu bertanya, mal Islam, apa itu Islam? Nabi jawab 1, 2, 3, 4, 5. Maka betul kata lelaki itu. Hebat. Dia tanya Nabi, Nabi jawab, dia kata betul. Mal apa pula iman? Nabi jawab ada 6. Laki-laki itu pula kata betul. Yang ketiga, soalan yang ketiga, mal ihsan, apa itu ihsan? Nabi jawab 2. Maka laki-laki itu berkata betul. Jadi habis tanya 3 soalan, dah tanya 3 soalan, Nabi jawab, laki-laki itu pun mengira kan? Maka beredarlah laki-laki tadi. Maka berkhabar Nabi kepada sahabat-sahabat, kamu nak tahu tak siapa tadi? Fahuwa Jibril, maka iaitu Jibril alaihi salam. Nak memberi gambaran tuan-tuan, maqam ihsan ataupun rukun ihsan bukan satu pilihan, bukan satu benda sunat yang wajib dipahami oleh tiap-tiap yang mukallaf dan akil balik, dan wajib kita amalkan dalam ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Bukti yang paling jelas daripada sabda Nabi SAW yang tuan-tuan boleh ketemu di muka surat yang ke-50. Nabi kata apa? As-salatu mi'rajul mu'min. Bermula semayang itu mi'raj bagi orang beriman. Kita kaji balik mi'raj bagi Nabi apa dia? Melihat Allah, memandang Allah, satu kemuliaan yang begitu besar yang tak pernah diberi kepada Nabi yang lain. Begitu juga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kalau tuan-tuan nak merasai bagaimana yang dikatakan melihat Allah, iaitu tak dapat tidak bermula oleh kita daripada solat. Jadi ringkasnya begini. Sebelum kita menyambung daripada perkataan yang seterusnya, apa nak berkongsi dengan tuan-tuan macam mana tuan-tuan nak menghidupkan maqam ihsan dalam sembahyang. Kepada yang dah pernah dengar, tolong semak balik dah beramal ke belum. Kepada yang belum dengar, jadikan ia sebagai satu ilmu yang baharu. Maka hamba minta kepada Allah, campakkan kami faham dan campakkan kepada kami pengamalan. Hamba takkan minta suruh tuan-tuan beramal sebab kita dilemah. Betul ke tidak? Kita minta kepada Allah, biar Tuhan beri upaya kepada kita untuk faham, biar Tuhan beri upaya untuk kita beramal. Mudah-mudahan besok bila tuan-tuan faham, tuan-tuan takkan merasa faham bukan sebab mengaji, kita merasa faham daripada Allah. Bila dah boleh beramal, kita takkan merasa dah aku boleh beramal bukan sebab aku faham, aku boleh beramal pun hakikat daripada Allah. Baik. Ringkasnya tuan-tuan, kalau kita baca muka surat yang ke-50, tak sampai lagi, yang Nabi bersabda as-salatu mi'rajul mu'min. Macam mana yang dikatakan sembahyang itu mi'raj bagi orang beriman? Kita jawab dengan jawapan yang ringkas. Nabi mi'raj melihat Allah. Betul atau tidak? Maka kita semayang pun tak dapat tidak wajib kita mengamalkan ihsan yang dikata memandang kepada Allah. Baik. Macam mana yang dimaksudkan memandang kepada Allah? Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa'bud rabbaka ka'annaka tara. Kamu sembahyang, kamu beribadat, kamu puasa, zakat, haji, sedekah dan sebagainya, seolah-olah kamu melihat Allah. Soalan yang pertama, hamba nak tanya kepada tuan-tuan yang alim, dalam alam yang sementara ini, boleh ke tidak kita nampak Allah? Boleh tak? Tak boleh. Yakin dengan putus. Akidah ahli sunnah wal jamaah mengajar kepada kita, dalam dunia ini tidak boleh melihat Tuhan. Tetapi dalam syurga besok sekiranya diberi nikmat, maka kita boleh melihat Tuhan. Tapi kalau ada orang ajar kita, dia kata mana boleh, dalam dunia pun tak boleh tengok Tuhan, dalam syurga pun tak boleh tengok Tuhan, sebab Tuhan pun tak ada jirim, tak ada jisim, tak ada arat dan sebagainya. Ini akidah Syiah. Kata Syiah ni dia panggil taqiyah, dia pandai berlakon. Kalau dia kata dunia tak boleh tengok, syurga tak boleh tengok, ni Syiah. Kerana alasan mereka betul. Sebab dia kata apa? Allah Ta'ala ni bukan ada jirim, bukan ada jisim. Kita jawab
ya, melihat ini kadang-kadang memerlukan jisim. Tetapi kita kata ya juga, kadang-kadang melihat ni tuan-tuan tak memerlukan jisim. Betul ke tidak? Kadang-kadang tengok lain, nampak lain. Dan tengok lain, kita boleh nampak lah lain. Boleh faham? Faham ke tak? Tak faham, kita nak urai. Tengok lain, nampak lain. Dan baru-baru ni tuan-tuan, kita pergi dekat Romping, dan kita pergi rumah pak saudara kita. Pak saudara kita ni hulu balang, dia ada silat dan sebagainya, ada 50-60 orang anak murid. Kita naik dekat rumah pak lang kita, banyak keris-keris dia gantung dekat di dinding. Oh, kat Pak Long, yang keris ni berapa tahun dah? Oh, cantik keris ni, seolah-olah keris kami sana. Tengah-tengah kita pegang tu, tiba-tiba terjadi soalan. Kat Pak Long, hari tu Pak Long ni apa? Contoh, bukan nak cerita politik, tetapi apa yang apa nak beri gambaran. Bila tengok keris, nampak apa? Contoh. Dan tak apa nak membuktikan bambu dekat dunia, tengok lain, nampak lain. Tengok keris, nampak dacing dah. Ada sungguh bukan cerita politik. Selagi bila kita buat bulan, ada pula pihak marah. Takkan buat dacing pun nak marah juga. Allahumma salli ala Muhammad. Tak nak bagi contoh. Tengok keris, nampak dacing. Betul ke tidak? Bermakna memberi faham, dekat dunia pun Allah Ta'ala telah buktikan, walaupun kita memandang yang lain, tetapi kita nampak yang lain. Betul ke tidak? Jadi memberi faham, melihat ni tuan-tuan, satu kerja Allah Ta'ala yang pada akal kita tak boleh memikirkan akan ni. Baik. Jadi ringkasnya, sabda Nabi as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu mi'raj bagi orang beriman. Macam mana kita nak mi'raj? Iaitu bermula daripada hari ini kita belajar tuan-tuan serta muslimat yang alim, dalam sembahyang seolah-olah kita nampaknya Allah. Baik. Nampak Allah tu nak syarah macam mana? Yang pertama telah kita syarah, dalam alam ni tuan-tuan, zat Allah Ta'ala kita tak boleh nampak. Betul ke tidak? Tetapi apa nak tanya tuan-tuan yang alim, jawab dengan jawapan yang yakin dan putus. Dalam alam ini, perbuatan Allah Ta'ala kita boleh nampak tak? Perbuatan. Dan itu Allah Ta'ala kata, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang buat kamu dan aku juga yang buat segala perbuatan kamu. Dalam alam ini, sifat Allah Ta'ala boleh nampak tak? Ya, boleh. Tuhan kata, mu tak tengok ke langit, mu tak nampak ke aku buat tanpa diam, di sana menandakan kebesaranku. Contoh, itu sifat Allah. Sebagai contoh beginilah tuan-tuan. Bila tuan-tuan tengok Putrajaya, tuan-tuan nampak apa? Tak, kita buat simple. Masalah-masalah yang diakalkan. Dan hamba kalau tengok Putrajaya, hamba dapat Tun Mahdi. Betul tak? Padahal kita tengok lain. Satu keagungan, satu kebesaran yang dilakukan oleh seorang. Padahal Tun bukan duduk di situ. Tengok Putrajaya, nampak Tun Mahdi. Tengok kat sisi, nampak Tun Mahdi. Betul ke tidak? Jadi memberi faham kebesaran dia tu ada di mana-mana. Begitu juga Allah. Baru ni berlaku tsunami, contoh 2004. Kita kata Allah Ta'ala marah ni. Ketika tu Allah Ta'ala duduk dekat situ ke? Tak, sifat ni tuan-tuan walau tak nampak, tetapi kita boleh faham. Betul ke tidak? Macam semalam petang, tuan-tuan berbalah dengan isteri dan sebagainya. Berbalah bukan masalah apa. Dan dia kata nak minta nak balik kampung, kita pun mengiyakan. Tiba-tiba petang semalam kita cancel. Nampak tak jadilah besok nak balik kampung, abang ada beberapa urusan nak buat di ofis. Dan kita pun malam tu pergi surau, dia pun bungkuk tak singkut pergi masjid. Habis balik daripada masjid, kita buka je pintu tuan-tuan, tiba-tiba dengar dia basuh pinggan kelung-kelung. Dia sedar kita tu balik. Bila kita buka pintu bunyi, isteri pun sedar kita balik, dia protes. Dia sengaja basuh pinggan, laga-lagakan pinggan. Contoh, kita tahu dah jarang bini kita basuh pinggan begitu. Betul ke tidak? Tetapi bila tuan-tuan dengar dia laga-lagakan pinggan, apa erti dia? Dia marah walaupun kita tak nampak. Ni memberi faham sifat tu ada di mana-mana. Dan baik. Jadi ringkas, tuan-tuan wajib yakin dalam alam ini bermakna zat Tuhan kita tak boleh nampak, tetapi perbuatan Allah Ta'ala, ya kita boleh nampak. Sifat Allah Ta'ala, ya kita boleh nampak. Asma Allah Ta'ala, ya kita boleh nampak. Jadi sebut nampak ni tuan-tuan ada dua. Sama ada nampak di luar atau nampak di dalam. Betul ke tidak? Tengok luar dia ada beza dengan melihat di dalam. Jangan kita tengok ke orang nampak kebesaran Allah, tetapi kita perlu melihat ke dalam jasad kita. Ada juga yang dikatakan kebesaran daripada Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala dan sebagainya. Sebab tu bacalah la haula wala quwwata dengan faham yang sempurna. Ya Allah, aku tak ada daya upaya nak lari dari maksiat, wala quwwata, dan juga tiada kekuatan nak berbuat taat illa billah.
Ambil ayat tadi, pakai. Nak pakai macam mana? Ni nak angkat tangan pun tak boleh, melainkan kehendaknya Allah. Betul tak? Tuan-tuan boleh jawab, hamba yakin. Tetapi sekarang ni kita nak jawapan tu biar mesra pada hati. Sebab jawapan masih lagi pada akal, bukan pada hati. Hati letaknya yakin. Jawapan itu datang daripada akal. Sebagai contoh, tuan-tuan belajar undang-undang. Kalau dah warna daripada merah ke kuning, daripada hijau ke kuning, bermakna tanda semua berhenti dah. Daripada hijau ke kuning, bermakna tanda nak semua berhenti dah. Dia bagi isyarat nak semua berhenti. Baik, akal tuan-tuan dah belajar, bermakna nak semua berhenti. Tapi hamba terlebih yakin anak mata ni akan tengok dekat hujung ada kereta dah. Kalau tuan-tuan nampak dekat hujung tak ada kereta, tuan-tuan akan menggunakan yang kedua, dia bagi insting. Betul tak? Insting kata apa? Speeding dah. Allahumma salli ala Muhammad. Memberi faham akal dan hati dua perkara yang berbeza. Yakin dah selamat contoh. Kita pun speeding. Jadi begitulah juga dalam nak memahami bagaimana sabda Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Nabi mi'raj memandang Allah. Kita semayang pun pandang Allah macam mana? Ringkas begini. Apa yang aku nak kongsi dengan tuan-tuan? Dalam kitab Kifayatul Muhtadi li Ikhwanil Muhtadi, satu kitab fiqh yang begitu kecil, ulama mengajar kepada kita, dia kata dalam semayang ni tuan-tuan, sunat kita berniat bukan sahaja pada takbir, tetapi pada seluruh perbuatan. Kebiasaan kita niat waktu takbir sahaja, Allahu Akbar, betul tak? Pernah tak tuan-tuan rukuk? Allahu Akbar, aku rukuk kerana Allah. Pernah niat tak? Tak pernah. Bermakna tuan-tuan tak niat tak salah, benda sunat bukan wajib. Tetapi kenapa ulama mencipta kaedah? Kerana ulama lebih mengetahui tuan-tuan rahsia bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dengan nak tanyalah, Nabi pernah buat ke tak? Allahumma salli ala Muhammad. Berapa banyak benda Nabi buat kita tak buat? Berapa banyak benda Nabi tak buat kita buat? Betul ke tidak? Ramadan kita buat sampai 30 hari, sampai 30 malam kita buat jamaah. Nabi pernah buat tak? Tarawih sampai 30 malam kita buat jemaah. Nabi pernah buat tak? Tak, tu yang kita duk buat. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai kita lantik imam dan sebagai walhal Nabi tak pernah buat. Sebab tu sandaran daripada ulama, juga satu ilmu yang diajar daripada Nabi SAW. Baik. Jadi secara ringkas tuan-tuan, apa yang aku nak kongsi? Macam mana yang dikatakan melihat Allah Ta'ala ketika Mi'raj, dan kita juga perlu melihat Allah Ta'ala ketika sembahyang. Maka di antara caranya, berkata para ulama, bila mana kita melakukan perbuatan sembahyang, sunat kita berniat, rokokku kerana Allah, iktidalku kerana Allah, sujudku kerana Allah. Faham mana ibarat? Tuan-tuan cuba buat. Hamba yakin akan datang sampai satu masa tuan-tuan akan merasakan jiwa tak kosong. Baik. Tetapi bukan niat begitu dan teori. Dengan tulis dulu. Itu baru contoh. Sekarang ni hamba nak gabungkan yang tak dapat tidak, berkata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Bermula semayang itu mi'raj bagi orang beriman. Yang tak dapat tidak dipahamkan Nabi mi'raj memandang Allah. Kita semayang pun perlu melihat Allah. Nak lihat macam mana? Iaitu tak dapat tidak bukan dipahamkan dengan melihat zat, tetapi dipahamkan dalam alam ini kita boleh melihat perbuatan Allah Ta'ala. Kita boleh melihat kebesaran Allah Ta'ala. Nak lihat tu macam mana? Tuan-tuan memerlukan riyadhah dan latihan. Latihan bagaimana? Tadi ulama kata dalam kitab fikih, tiap-tiap perbuatan sembahyang sunat berniat. Betul ke tidak? Sekarang ni kita niat cara ihsan. Macam mana yang dikatakan niat cara ihsan? Baru tulis ayat. Dah tulis, tuan-tuan beramal. Selagi mana tuan-tuan tak beramal, tuan-tuan tak akan capai kepada kepahaman. Tulis satu ayat sudah. Rukukku kerana Allah yang rukukkan. Rukukku kerana Allah yang rukukkan. Satu ayat tuan-tuan kiaslah kepada yang lain. Begitu juga ketika sujud, begitu juga ketika iktidal, begitu juga ketika qiyam, begitu juga ketika duduk dan sebagainya. Yang memahamkan begini, bila tuan-tuan semayang takbir macam biasa, Allahu Akbar. Aku salat fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah. Kemudian baca Fatihah macam biasa. Waktu nak rukuk tu, ingat sekali lagi, hamba minta kepada tuan-tuan yang alim, buku nota ni tuan-tuan letak di depan. Bagus, kalau ada kain tu bagus, tinggikan sedikit.
Sebab dulu cara hamba beramal begitu. Tiap-tiap kali mengaji, bila dapat satu benda baru, bila kita nak beramal, letak di bawah. Sebab hamba yakin benda yang tuan-tuan tak biasa buat, tiba-tiba nak suruh buat. Ingat dah? Tak ingat. Tapi bila kita letak buku nota di bawah, waktu nak rukuk tak ingat dah. Bila nampak buku, oh tadi aku belajar suruh niat ketika iktidal. Waktu iktidal, Sami Allahu liman hamidah. Iktidalku kerana Allah yang iktidalkan. Sujud, Allahu Akbar. Sujudku kerana Allah yang sujudkan. Duduk, Allahu Akbar. Dudukku kerana Allah yang dudukkan. Sujud, Allahu Akbar. Sujudku kerana Allah yang sujudkan. Nak memandang Allah tak payah pandang di luar, tuan-tuan. Pandang semata-mata dalam diri kita adanya Allah. Maka ada Allah itu bukan zat Tuhan, tidak. Dalam Quran Tuhan kata apa? Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bermula kami terlebih hampir dengan kamu daripada urat tekuk kamu. Tuhan dekat tak? Dekat bukan makna zahir, dekat makna maknawi. Kekuatan kamu, pertolongan kamu, qadrat kamu datang semua daripada aku. Seolah kita melihat wayang kulit, tengok mulut dia bergerak, tangan boleh angkat turun. Hakikatnya ada tok dalam yang bergerakkan. Dan sebagaimana geraknya cincin ketika bergeraknya jari. Cincin bergerak dah. Cincin bergerak dah. Bergeraklah, Allahumma salli ala dah. Cincin bergerak. Kenapa? Kerana bergeraknya jari. Hakikat inilah yang perlu kita faham. Ya, aku bergerak, tapi hakikatnya dipergerakkan oleh Allah. Aku yakin tuan-tuan, kalau bersih akal ihsan pada ibadat dan pada luaran ibadat, mana riak nak masuk tak ada tempat. Mana ujub nak masuk tak ada tempat. Mana takabur nak mencelah tak ada ruang. Kerana kita telah penuhkan diri kita dengan menampakkan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud yang nak dipahamkan. As-salatu mi'rajul mu'min. Baik, kita sambung. Maka ringkasnya tuan-tuan serta muslimat yang alim daripada buku surat yang ke-43, juga diarasnya Nabi Muhammad menerima beberapa khususiat yang belum pernah diberikan kepada Nabi terdahulu. Surat 43 mengenai beberapa khususiat ini, Al-Mukarram Kiai Haji Mat Fauzan daripada Rembang dalam risalah Isra' Mi'raj dan bahasa Jawa yang diberi nama Nurus Siraj menyebutkan antara lain sebagai berikut. Jaga tuan-tuan ya, jangan tinggalkan amalan. Pertama, Nabi SAW diberi oleh Allah akan suratul Fatihah dan surah akhir Baqarah, iaitu ayat Amanar Rasul. Sebab tu hamba dah ulang dah pada awal-awal muqaddimah. Yang pertama sekali, bagi mereka yang nak Isra' dan Mi'raj sebagaimana Nabi Isra' Mi'raj, iaitu tak dapat tidak wajib memperbanyakkan berzikir. Bila sebut zikir apa dia? Banyak tuan-tuan hari ni orang meninggalkan lepas bayang zikir Amanah Rasul. Betul ke tidak? Sedangkan Amanah Rasul ni tuan-tuan antara zikir, antara ayat Al-Quran yang Nabi dapat direct dengan Allah. Direct dengan Allah. Sebab tu orang dahulu tuan-tuan lepas semayang tak pernah tinggal Amanah Rasul. Betul ke tidak? Masuk akhir zaman kita ni tuan-tuan, lepas daripada subuh, lepas daripada maghrib, dibaca istighfar, dibaca la Allah wa la syarikalah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma anta salam, dibaca Fatihah, dibaca ayatul kursi, dibuang zikir Amanah Rasul, terus dia baca subhanallah 33. Betul ke tidak? Sedangkan Amanah Rasul Nabi tak pernah tinggal. Kerana mutiaranya begitu besar. Di antara ayat yang Nabi dapat direct daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi tuan-tuan yang mendengar dan mengetahui akan kemuliaan kehebatan zikir Amanah Rasul, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan agar kami tidak lagi meninggalkan akan dia dalam nak mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekurang-kurangnya 2 waktu tak apa dah. Lepas subuh, lepas maghrib, Zuhur, Asar, Isyak, tuan-tuan nak buat zikir ringkas tak ada masalah, habis. Dan juga Nabi SAW menerima pelajaran tentang Islam, hijrah, jihad, sedekah, puasa Ramadan, amar ma'ruf, nahi munkar dan juga salat. Ni semua Nabi dapat ketika Mi'raj, bertemu direct dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW selain menerima hal-hal tersebut di atas, masih pula memperolehi darajat yang tinggi, iaitu asma Allah yang disebut sebagai nama Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di dalam azan, tasyahud dan lain-lain. Bermakna nama ni tuan-tuan, ayat ini bukan saja terpampang di pintu, di tiang yang aras,
bahkan dilakukan oleh umat-umat Nabi Muhammad. Dalam azan pun kita baca kemuliaan nama Nabi sentiasa dikumandangkan. Begitu juga pada tasyahud dan sebagainya. Dan Nabi Muhammad SAW juga menerima sebutan gelar sebagai Habibullah dan Sayyidul Awwalina wal Akhirina, ya, iaitu tuan bagi segala Nabi yang awal dan yang akhir. Jadi ringkasnya tuan-tuan, kita terus pada muka surat 44. Muka surat 44 sampai muka surat 50 kita tak baca dah, tuan-tuan boleh baca sendiri. Sekadar dia membawa dalil berkenaan kefarduan solat yang diwajibkan kepada kita, yang daripada 50 sehingga naik turun sampai kepada 5. Yang mudah-mudahan menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk ke surat 51 sebelum kita buat kesimpulan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Muka surat yang ke-50 tadi. Dah. Inilah hadis Nabi yang kita baca, as-salatu mi'rajul mu'min. Bermula sembahyang itu mi'raj yang bagi orang-orang beriman. Kita jawab mi'raj bagaimana? Nabi mi'raj nampak Allah. Kita semayang pun perlu nampak Allah. Nampak Allah tu macam mana? Kita jawab bukan nampak Allah, tetapi kita menampak perbuatan Allah yang zahir dalam semayangnya kita, kebesaran Allah yang terbit dalam semayangnya kita, kemuliaan Allah Ta'ala yang sirna dalam sembahyangnya kita. Faham mana ibarat? Habis. Penutup. Setelah Nabi Muhammad SAW melakukan tugas perjalanan Isra dan Mi'raj dengan membawa perintah pokok, iaitu solat 5 waktu sehari semalam, maka beliau terus turun ke langit pertama, langit dunia, lalu terus turun sampai kepada Masjidil Haram di Mekah. Maka beliau datang di Mekah sebelum daripada subuh. Sekadar nota yang ringkas, Nabi balik sebelum subuh, tetapi Nabi tak sembahyang subuh lagi. Ada Jibril kata, ya Rasulullah, kamu rehat dahulu, nanti aku datang subuh untuk ajar cara sembahyang, waktu sembahyang. Dah Nabi dah Jibril datang waktu zuhur, sampai besok tak datang. Besok tu pula Jibril datang waktu asar sahaja. Dia ajar waktu asar dan dia ajar salat asar rakaat dan sebagainya. Kemudian tak datang sampai lusa pula zuhur tak datang, asar tak datang, Jibril datang pula waktu maghrib dan berikutnya. Baik. Maka keesokan harinya beliau menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialaminya semalam kepada Abu Jahal dan segenap kaumnya. Maka kaum Quraisy amat gembira mendengar cerita Nabi ini, kerana hal ini menurut mereka dapat dijadikan bukti yang jelas akan kedustaan dan kepalsuan seruan Muhammad SAW. Maka cerita ini yang menurut mereka amat berlebih-lebihan dan melampaui batas akan menjadi sebab yang dapat menjauhkan orang dari Muhammad, dan orang yang masih ragu-ragu akan segera meninggalkan Muhammad dan tiada akan memikirkan lagi untuk mengikut dan menerima agama. Maka puak-puak kafir Quraisy telah melakukan strategi, dan setelah mengetahui akan cerita-cerita daripada baginda Nabi SAW, maka mereka akan merasakan ini satu perkara yang begitu besar yang boleh dijadikan umpan untuk menarik orang-orang yang dekat kepada Nabi. Tapi walau bagaimanapun tuan-tuan, perlu kita memahami keyakinan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan satu proses yang perlu kita lakukan pada kehidupan. Maka dugaan kaum Quraisy meleset. Hal ini ternyata utusan yang dikirim kaum Quraisy kepada Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan pertanyaan, wahai Abu Bakar, dapatkah kau mempercayai dan membenarkan Muhammad yang mengatakan ia baru saja pergi ke Baitul Maqdis dan dari sana ia terus naik ke langit yang ke-7, lalu pada malam itu juga ia kembali ke Mekah? Maka pertanyaan dijawab oleh Abu Bakar dengan tegas, kalau memang beliau mengatakan demikian, benarlah ia dan aku pun percaya. Jadi daripada kalam ini tuan-tuan boleh ambil istifadah sedikit saja. Kalau Allah Ta'ala menggagahi hati kita untuk mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj yang tak masuk kepada akal, apatah lagi perkara-perkara yang lain yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Wajib kita percaya kepada semuanya, daripada ibadat, daripada munakahat, daripada jinayat, daripada muamalat. Wajib kita yakin, sebab tiap-tiap perkara yang didatangkan oleh Allah Ta'ala pasti terdapat kebaikan. Jadi hari ini kita muhasabah, dan
peristiwa Isra' Mi'raj yang tak masuk pada akal pun aku percaya, apatah lagi perkara-perkara yang lain. Kenapa Allah Ta'ala perintah wajib bayar zakat? Kenapa Allah Ta'ala perintah wajib sembahyang 5 waktu? Kenapa Allah Ta'ala perintah begitu begini? Wajib kita percaya dan kita laksanakan. Baik. Utusan Quraisy mengulangi pertanyaan, apakah engkau benarkan hai Abu Bakar? Maka dengan tegas Abu Bakar menjawab, ya, aku membenarkan dan aku yakin dan aku percaya. Maka dengan jawaban Abu Bakar yang dengan demikian mereka kecewa. Namun peristiwa Isra' dan Mi'raj tetap mereka jadikan bahan untuk memfitnah Muhammad dan menuduhnya sebagai orang berdusta, gila dan lain sebagainya. Kenyataannya bahawa fitnah dan tuduhan ini semakin menambah perhatian manusia kepada Muhammad. Dia seterus dengan fitnah dan tuduhan ini, orang banyak bertambah ingin berkenalan dengan Nabi Muhammad SAW agar dapat menyaksikan sendiri bagaimana akhlak dan budi pekertinya dan dapat pula mendengarkan secara langsung apa yang dituturkan mengenai agama baru. Sebab tu kalau kita belajar ilmu tasawuf, hakikat tuan-tuan apa yang berlaku semua ada kemanisan. Orang duk fitnah habis share, dengan fitnah yang berlaku dia semakin glamour. Allahumma salli ala Muhammad. Dengan fitnah yang berlaku duk masuk TV pergi balik Malaysia dan sebagainya. Memberi faham fitnah itu satu kerja makhluk yang kadang-kadang sebagai ujian kita dari sebagai apa tu? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca bagian itu. Kaum Quraisy makin menentang dan memfitnah dengan tuduhan yang bermacam-macam. Namun apabila kita pelajari tentang tarikh dan sejarah Islam, kita tidak pernah menjumpai ada golongan orang-orang yang sudah masuk Islam lalu kerana peristiwa Isra' dan Mi'raj mereka lalu menjadi murtad. Orang-orang Islam di masa itu adalah orang-orang yang mengikut agama Islam dengan benar-benar beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka sungguh berani menghadapi risiko sebagai Muslim. Pendirian mereka dalam mempercayai agama yang diserukan oleh Nabi Muhammad sudah kuat dan tidak lutut. Oleh kerana itu, jangankan hanya percaya akan terjadi Isra' dan Mi'raj, sedangkan dianiaya, disakiti, disiksa serta dibunuh sekalipun oleh pihak kaum musyrikin, mereka tidak gentar dan tidak takut menghadapinya. Maka dengan demikian itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahawa sejak dahulu hingga sekarang kaum muslimin telah yakin dan percaya serta membenarkan dan beriman terhadap terjadi Isra' dan Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sebagai penutup, marilah kita berdoa semoga Allah Ta'ala selalu memberkati kita, selalu melindungi kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa di bawah naungan keradaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Baik. Jadi ringkas tuan-tuan, insyaAllah kita akan buat kesimpulan yang sedikit. Kita ambil daripada mula dan sehingga akhir sekali. Yang mudah-mudahan dalam usul mengatakan kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal sebut. Mudah-mudahan bila mana kita mendengar daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj yang tak dapat tidak, hanya 3 perkara yang perlu kita letakkan dalam kepala kita. Aku baca peristiwa Isra' wal Mi'raj, aku ambil ifadah, aku ambil manfaat untuk apa? Supaya menambahkan ketakwaan kepada Allah, menambahkan keimanan kepada Allah, dan mendekatkan diri aku kepada Allah. Maka ditanya, bagaimanakah caranya ya Allah bagi aku untuk memperjalankan diriku, menghidupkan hatiku untuk mendekatkan diri aku kepada Allah? Maka kita buat kesimpulan daripada beberapa perkara yang telah dizahirkan ke atas diri baginda Nabi ketika Isra' wal Mi'raj, iaitu yang pertama sekali apa? Semua semak balik nota-nota yang terdahulu, iaitu pertama sekali wajib kita membersihkan hati. Sebagaimana Nabi SAW sebelum berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj dibersihkan hati Nabi, maka wajib juga bagi kita umat Nabi Muhammad membersihkan hati, iaitu dengan cara memperbanyakkan zikrullah, zikir lepas sembahyang dengan 3. Sebagaimana yang kita baca tadi, antaranya zikir Amanar Rasul. Betul ke tidak? Orang dahulu tuan-tuan tak pernah tinggal zikir ini. Tapi pelik bila sampai akhir zaman kita pandai putar fakta. Ya Allah Ustaz, zikir itu sunat, mengaji ini wajib, zikir kita buat lebih kurang, sudahlah. Allahumma salli ala Muhammad. Belajar usul bagi ahli. Wuduk sunat, sembahyang wajib. Tetapi takkan sempurna sembahyang melainkan ada wuduk. Pahaman ibarat. Begitu juga zikir sunat, mengaji wajib. Tapi kepahaman
pengajian payah kita nak faham bila mana kita meninggalkan zikrullah dan sebagainya. Baik. Jadi yang pertama, antara cara bagi nak mendekatkan diri kepada Allah, menghampirkan diri kepada Allah, memperbanyakkan berzikir. Satu. Yang kedua, intipati yang kita ambil daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj bagi mereka yang nak mendekatkan diri kepada Allah, iaitu jangan tinggal sentiasa berdamping dengan ulama, iaitu bila mana Nabi nak Isra', Nabi ada gurunya dan ada mursyidnya, iaitu Jibril dan juga Mikail. Jadi begitulah juga kehidupannya kita. Jangan tinggal ulama, jangan tinggal orang-orang soleh, kerana martabat guru ini lebih besar daripada ibu dan bapa. Ranking ulama ni tuan-tuan, mula-mula Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga guru, yang keempat ibu, yang kelima bapa. Jadi kita semak pada kehidupannya kita, orang yang perlu kita lebihkan selepas daripada Allah dan Rasul, iaitu ulama ataupun tok-tok guru. Dua. Perkara yang ketiga yang perlu kita hidupkan dalam rencana nak mendekatkan diri kepada Allah, iaitu memperbanyakkan berdiam diri. Memperbanyakkan berdiam diri. Maka dalil ini bertepatan dengan ilmu tasawuf yang telah diajar oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, iaitu menjaga lidah. Dan hamba ulang balik, lidah ada tiga, iaitu lidah ni satu, yang kedua lidah hati, yang ketiga lidah anggota. Bila sebut lidah ini, ia kurangkan bercakap daripada perkara-perkara yang tidak berfaedah. Lidah hati, jaga hati daripada berburuk sangka, daripada memikirkan perkara yang tak masuk pada akal, yang memikirkan perkara yang boleh membawa kepada mudarat, dosa dan sebagainya. Lidah jari, jangan cepat kita nak berkongsi tiap-tiap perkara yang kadang-kadang kita pun tak sah. Buka Facebook, buka Instagram, buka WhatsApp dan sebagainya, black ni kita pun tekan share. Dalam keadaan kita pun tak faham, menyebarkan fitnah demi fitnah. Jadi perkara yang ketiga yang kita ambil daripada intipati peristiwa Isra' wal Mi'raj, iaitu memperbanyakkan berdiam diri, atau maksud tasawufnya jaga lidah. Dan perkara yang keempat, dan mudah-mudahan kita muhasabah daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj bagi nak mendekatkan diri kita kepada Allah, iaitu memperbanyakkan melakukan solat sunat. Kerana Nabi SAW, Nabi sampai di tiap-tiap tempat, Nabi semayang solat sunat. Ya, hari itu hamba telah tanya kepada tuan-tuan yang alim, antara solat sunat yang Nabi ketemui ketika Nabi Mi'raj, yang Nabi dengar dalam syurga, semayang sunat apa? Dah boleh jawab tu kira alim dah. Hari itu tak berhenti dah. Solat sunat wudu. Bilal bin Rabah belum meninggal, tapi sepatu Bilal dah masuk dulu dah. Allahumma salli ala Muhammad. Ditanya kenapa? Kerana Bilal bin Rabah tiap-tiap kali selepas daripada ambil wudu, dia tak pernah tinggal solat sunat wudu. Faham mana ibarat? Ini contoh baik. Berapa? 4. Perkara yang kelima yang perlu kita hidupkan pada kehidupannya kita agar takwa makin bertambah, iman makin bertambah, dan yang paling besar yang perlu kita cari mendekatkan diri kita kepada Allah, iaitu mendengar khabar gembira dan mendengar khabar takut. Ada? Yang ni tuan-tuan dah buat dah. Cara nak mempraktik perkara yang kelima apa dia? Yang pertama kita datang majlis ilmu, datang kuliah dan sebagainya. Cara yang kedua yang bagaimana? Memperbanyakkan membaca Al-Quran dengan memahami makna. Benda ni tuan-tuan boleh beli kitab tafsir. Antara tafsir yang terbaik, yang mudah-mudahan sesuai bagi dibaca oleh orang awam, di antaranya tafsir daripada Profesor Dr. Hamka. Tafsir itu tuan-tuan siap dengan huraian dan sebagainya, yang banyak dicernakan pada kehidupan. Tuan-tuan beli, mudah-mudahan kita boleh ambil istifadah dan manfaat. Berapa dah? 5. Perkara yang keenam yang telah kita baca hampir seminggu, yang kita ambil istifadah daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj bagi mereka yang nak mendekatkan diri kepada Allah, iaitu meletakkan dunia di telapak kaki. Yang sebagaimana kita maklum, Nabi Mi'raj, Nabi naik ke langit dengan emas dan perak, yang Nabi jadikan sebagai pelapis kaki. Nabi pijak di atas emas, terbang sampai langit pertama, perak tunggu dekat atas. Nabi pijak di atas perak, terbang sampai langit yang kedua, emas tunggu dekat atas. Begitulah seterusnya.
bermakna Nabi tak tinggalkan dunia. Betul tak? Nabi tak tinggalkan emas dan perak, tetapi Nabi letak di telapak kaki. Begitu juga kehidupannya kita, bukan suruh bapa ke dada, dah ambil dunia sekadar kemampuan, ambil dunia sekadar yang bermanfaat. Kerana sabda Nabi SAW, di antara tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah, maka meninggalkan ia barang yang tidak perlu bagi dirinya. Berapa dah? Ya? Nah, baik. Perkara yang ketujuh yang perlu kita lakukan bagi mereka yang Allah Ta'ala beri kekuatan, yang Allah Ta'ala beri kemampuan, yang tak dapat tidak kita melihat dalam rencana peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi SAW, iaitu bila mana Nabi naik ke atas langit dan Nabi banyak bertanya kepada guru. Ada bermakna di sini tuan-tuan, antara perkara juga yang tak boleh kita tinggalkan dalam tiap-tiap masalah, jangan lupa ulama, jangan lupa tok guru. Kerana perkara ni tuan-tuan di antara adab untuk merendahkan diri kepada Allah. Berapa dah? 7. Perkara yang ke-8 yang dizahirkan daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj, iaitu memperbanyakkan merendah diri kepada Allah. Dan mana buktinya? Tiap-tiap kali sampai di pintu-pintu langit, tatkala dibuka pintu langit, ditanya, siapakah kamu? Maka Jibril berkata, aku bersama Nabi Muhammad SAW. Takkanlah malaikat tak kenal Nabi Muhammad, betul ke tidak? Kerana sebelum diadakan alam ni tuan-tuan, di antara kalam yang tertulis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nak cerita bukan malaikat tak kenal, tapi nak mengajar yang dikatakan walaupun hebat kata mana Muhammad, tetapi di situlah nak menunjukkan abdul, seorang hamba itu tak dapat tidak perlu merendahkan diri kepada makhluk yang lain. Berapa dah? 8. Dan perkara yang ke-9 yang kita ambil istifadah daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang akhir sekali bila mana sampai Nabi kepada Sidratul Muntaha, iaitu Nabi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zahir dan batin. Maka jawapannya, begitulah juga kehidupannya kita, perlu kita melihat dan memandangnya Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-salatu mi'rajul mu'min. Maka surat yang ke-50, sembahyang itu iaitu mi'raj bagi orang yang beriman. Nabi mi'raj memandang Allah Ta'ala, tetapi kita sembahyang ialah melihat juga Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa'bud rabbaka ka'annaka tara. Kamu sembahyang, kamu melakukan ibadat seolah kamu nampak Allah, seolah kamu melihat Allah. Dan telah kita jawab pada kuliah tadi, memandang Allah bukan memandang zat tidak, tetapi kita memandang kebesarannya Allah, kita memandang perbuatannya Allah, kita memandang kemuliaannya Allah, kita memandang pertolongannya Allah, kita memandang kekuatannya Allah yang berlaku dalam sembahyang. Mudah-mudahan bila dalam sembahyang terbit maka ihsan, luar sembahyang pun terbit. Bila kita berjalan kita berasa nampak Allah, bila kita bersedekah kita berasa nampak Allah. Macam mana dia kata bersedekah nampak Allah? Bukan nampak Allah dah, kita nampak Allah yang melakukan. Betul tak? Kita nampak Allah yang melakukan daripada kekuatan yang berlaku. Jadi bila mana kita nampak kebesaran Allah Ta'ala yang bergelumang pada kehidupan kita, mana riak nak masuk, mana takabur nak masuk. Faham barat? Dan akhir sekali perkara yang ke-10, istifadah terakhir sekali yang kita ambil daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj dalam nak mendekatkan diri kepada Allah, pasti kita berhadapan dengan ujian. Yang ni perkara pasti. Kerana di atas baginda Nabi pun tuan-tuan, daripada awal dah diuji, sehingga balik pun diuji. Orang kafir musyrikin menggunakan cerita tadi untuk menolak baginda Nabi SAW. Maka begitu juga kehidupannya kita. Jangan sangka mudah untuk menyampaikan diri kita kepada Allah, namun tak dapat tidak pasti kita akan berhadapan dengan ujian demi ujian. Jadi mudah-mudahan telah tamatlah kitab ini yang di belakang tutas sekadar khutbah ketika Jumaat, yang mudah-mudahan kita boleh mengambil istifadah daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca, Allah Ta'ala mencampakkan kepada kita kefahaman dan menzahirkan kepada kita keyakinan, ditambahkan kepada kita ketakwaan, dan yang paling besar, ya Allah, di antara permohonan kami, Engkau dekatkanlah kami kepada dirimu, dekat dengan faham yang zahir atau dekat dengan faham yang batin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyjaru yasjudan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih
inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz sanuqri'uka fala tansa sanuqri'uka fala tansa sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah Engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami tulis janganlah Engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami ulang janganlah Engkau lupakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wa sababil a'zami li kulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa taqfiruna bihal su'al qawli wal amali wal niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.